Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Syafiq, dengar tak suara saya? Dengar jelas. Suara saya Line dengar. dengar jelas? Line okey tak? Okey. Line okey, alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. Syafiq sihat tak hari ni? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah Boleh. sihat. Okey. Keadaan COVID kat sana macam mana? COVID kat sini tak okey sangat lah sebab Ah, jiran kiri kanan pun kena oh ya COVID. ke? Ha. Okey, kalau macam tu Syafiq jangan kerap keluar lah, duduk rumah. Okey, stay safe. Okey, Ya. mula-mula saya nak kenalkan diri saya dahulu. Nama saya Nurul Aisyah binti Nur Zaini. Boleh panggil saya Aisyah. Saya merupakan kaunselor pelatih Syafiq pada hari ini. Okey, baiklah. Baik. Boleh tak Syafiq kenalkan diri serba sedikit? Okey, nama saya Syafiq bin Muhammad Azhar, boleh panggil saya Syafiq ya. Anak kedua daripada 4 adik-beradik and then anak lelaki tunggal. Saya merupakan pelajar UUM semester ke-6 dan sekarang belajar online dekat rumah. Okey, jadi course counselling kan? Yes, saya course counselling. Okey, baiklah. Sebelum ni Syafiq pernah tak jalani sesi kaunseling individu ke kelompok ke sebelum ni? Pernah sesi individu dengan kelompok and individu baru lagi dalam 3 bulan lepas 3 bulan 2 bulan lepas. Okey, baiklah. Kalau macam tu kan Syafiq kan merupakan student counselling. Jadi boleh tak Syafiq share kat saya apa itu maksud counselling? Mesti dah familiar dengan maksud counselling tu sendiri. Counselling daripada Ya. apa yang saya belajar, counselling ni adalah proses hubungan yang sistematik melibatkan proses sistematik melibatkan hubungan antara kaunselor dengan klien, iaitu macam saya dengan Cik Aisyah sendiri untuk mencapai sesuatu matlamat Ya. sama. Ya, betul tu Syafiq. Tepat sekali definisi yang dikemukakan oleh Syafiq tu. Okey, baiklah. Kalau Syafiq pun dah tahu apa itu kaunseling, jadi saya akan teruskan dengan etika kaunseling yang perlu Syafiq dan juga saya sebagai kaunselor pada hari ini perlu patuhi. Di mana semua perbincangan pada hari ini akan dirahsiakan dan saya akan menjamin kerahsiaan ini dan Syafiq juga perlu menjaga rahsia-rahsia yang kita akan bincangkan nanti. Faham? Boleh. Okey. Faham. Dan sekiranya ada perkara yang akan membahayakan diri saya atau diri Syafiq atau orang sekeliling Syafiq, saya ada hak untuk menceritakan apa yang kita akan bincangkan kepada orang yang ketiga. Setakat ni Boleh. Syafiq jelas tak? Jelas, faham. Okey, sesi ni akan mengambil masa dalam 45 minit hingga ke 1 jam. Syafiq setuju tak dengan sesi masa tu? Setuju? Boleh, tak ada Okey, masalah. baiklah. Ada masa lagi ni boleh lah. Okey, boleh lah. Baiklah. Okey, saya mula akan terangkan dulu apa itu IMPS. IMPS ni Syafiq telah buat kan semalam dan Syafiq telah bagi balik borang jawapan tu kepada saya. Jadi saya akan terangkan balik apa itu IMPS. IMPS ni bertujuan untuk kenal pasti nilai pekerjaan apa yang dianggap penting oleh Syafiq untuk mencari pekerjaan yang akan datang. Jelas tak Syafiq? Jelas. Okey, boleh tak Syafiq share dekat saya apa latar belakang dari segi pendidikan Syafiq, latar belakang keluarga Syafiq dan juga apa minat Syafiq? Silakan. Okey, kalau ikut latar belakang keluarga, macam saya, mak saya suri rumah lah. Jadi ayah saya seorang anggota polis, and then saya sendiri belajar sekarang, lebih orang kata masuk platform ke degree ni untuk ke polis sebab minat saya pun memang minat polis. Jadi saya belajar untuk sekarang ni untuk tu sebab saya nak fokus pada inspektor polis sebab dia kena ada lulusan degree. Macam tu. Itu memang minat saya lah polis daripada kecil. Oh, faham. So Syafiq masuk degree ni sebenarnya bertujuan untuk dapat kelulusan degree dan untuk peluang pekerjaannya ialah inspektor. Betul? Ya. Okey. Setakat ni memang betul. Degree untuk inspektor tu untuk pertama lah, untuk pilihan pertama. And then saya masuk untuk counselling ni, degree counselling ni memang minat saya jugalah. Itu minat kedua saya sebab daripada sekolah rendah saya memang
Macam tu saya pengawas, dan then masuk sekolah menengah tu saya terlibat dalam PRS, semua tu bahagian bimbingan kaunseling. So masuk degree pun memang degree kaunseling ni memang minat saya lah. Cuma saya fokus pada polis lah. Bila masuk U tu saya fokus pada SUTSI sebab ada platform dia juga. Macam tu. Okey, faham. Boleh tak Syafiq share juga pengalaman-pengalaman kerja lepas? Kalau Syafiq pernah bekerja. Okay, saya pernah bekerja time lepas form 6 lepas form 6 saya kerja sebagai cashier untuk BHP. Cashier BHP. Tapi itulah bertahan selama 6 hari. Oh, Kan 6 hari sebab 6 hari saja. Sebab mungkin tak boleh ingat, tak ngam dengan saya lah, sebab dari segi kerja kat sana tu ada katakan cashier saja, tapi saya buat keseluruhan kerja, and then ada kaki tangan yang ada pekerja lain yang macam tak suka dengan saya lah. Mungkin sebab saya pekerja baru, so hanya bertahan 6 hari, and then saya decide untuk berhenti, and then tunggu lepas 3 bulan tu saya dapat kerja sebagai untuk serve Milo. Saya jual air Milo under kawan saya. So memang itu saya sukalah sebab saya berhadapan dengan orang kan, just sebab benda kerja yang simple, just jual air tu memang seronok time tu. So saya kerja sebulan lah sebelum saya masuk degree. okey. Jadi Syafiq ada 2 pengalaman kerja, iaitu yang pertama kerja sebagai cashier dekat BHP. Tapi cuma bertahan 6 hari disebabkan ada environment yang negatif di sekeliling Syafiq. Ya, betul. Dan yang kedua, lepas tu Syafiq bekerja sebagai pembancuh Milo. Dia lebih tepatnya bukan banjol lah, saya cuma jual saja. Oh, macam juru jual lah. Saya jual. Oh, juru jual. Tapi yang itu yang kedua lah. Yang ketiganya, after saya ada break SEM, untuk SEM, cuti SEM tu, saya ada kerja jugalah sebagai orang kata tukang masak juga. Tukang masak untuk buat kebab. Itu pun saya kerja sebulan. Semasa cuti SEM lah. Faham? Jadi Syafiq ada 3 pengalaman kerja lah, yang di mana pertama cashier, yang kedua juru jual air Milo, dan yang ketiga ialah juru masak kebab. Betul. Ya, betul. Okey. Jadi apa pengalaman menarik yang Syafiq dapat semasa Syafiq bekerja? Ada tak pengalaman menarik? Pengalaman menarik kan? Ya. Kalau ikut pengalaman menarik ni, saya kata bila bekerja ni saya dapat interact dengan orang, ada interaction orang tu, buatkan saya rasa happy lah, sebab saya jenis orang yang extrovert. Jadi saya jenis suka bercakap dengan orang kan. Then bila bekerja, walaupun jadi macam saya kata, saya jual Milo tu, saya ada interaction dengan orang. So orang cakap jenis-jenis sambil sembang-sembang. Sama juga macam jual kebab tu, saya sambil masak tu, sambil tu ada orang kata sembang-sembang orang kan. Maksudnya just interaksi. Jadi customer tu kenal saya kenal customer. Jadi seronok lah. Saya boleh sembang-sembang dengan orang. Masa kerja sebagai BHP tu pun saya kenal lah, cuma sebab ada environment yang tak nice lah. Mungkin ada pekerja yang tak nice. Dia macam kacau saya sikit tu, buat saya tak boleh go lah. Tu yang saya decide untuk berhenti awal. Faham. So, pengalaman yang manis tu saya dapat, saya suka berinteraksi dengan orang ramai. Jadi Syafiq ada pengalaman manis dan juga pengalaman negatif yang bagi impak sebenarnya kat diri Syafiq. Ya, betul. Okay, saya faham. Jadi saya telah terima borang jawapan Syafiq, dan Syafiq telah share, dan setelah saya buat perbandingan, saya dah dapat kena pasti 3 nilai IMPS yang tertinggi dan juga 3 yang sederhana. Yang paling sederhana. Jadi saya telah kenal pasti iaitu manusia paling tertinggi, di mana Syafiq ni menunjukkan Syafiq ni suka berhubung dan berinteraksi dengan manusia. Oh, maksudnya betul lah apa yang saya cakap tadi kan? Ya, betul. Jadi macam Syafiq cakap tadi, Syafiq suka pengalaman manis tu ialah Syafiq suka berinteraksi dengan manusia. Boleh tak ceritakan lagi mendalam tentang apa pengalaman lepas, sama ada semasa bekerja dulu
ataupun waktu dekat alam universiti yang menunjukkan Syafiq ni suka bekerja dengan manusia, suka berinteraksi dan suka bergaul dengan manusia tu sendiri? Okay, kalau ikutkan daripada sekolah lah, daripada sekolah menengah, orang kenal saya sebagai seorang yang peramah. Saya ni jenis memang suka tegur orang, lagi-lagi kalau saya ada kawan kan, lagi seronok saya. Saya jenis suka bersembang dengan orang kan. Jadi mungkin dengan cara saya bersembang ataupun dengan cara saya senyum, saya bersembang dengan orang tu mungkin buat orang rasa macam tertarik kan, orang untuk minat untuk sembang. Then kita teruskan je lah. So bila kata pergi mana-mana pun, even saya pergi jalan-jalan tengah bawa motor pun, kadang-kadang ternampak orang, saya senyum apa. Itu saya jenis suka berinteraksi dengan orang macam tu lah. Bila saya nampak orang senyum, saya rasa macam seronok sebab saya boleh buat orang senyum. Itu jenis macam prinsip saya lah. Jadi bila macam waktu kat U tu pun, saya banyak join program-program yang melibatkan interaksi dengan orang. Saya ada yang paling dahsyat pun, saya dekat U tu saya join choir. So benda yang saya tak pernah buat, tapi benda tu seronok sebab dapat interaksi dengan orang, so orang kenal saya. Dia jadi macam best lah benda tu. Okay, tapi jadi kalau macam sukses pun saya itu lagi banyak interaksi kan. Tambah lagi bila kawat pun kita dapat tahu orang tu macam mana, cara kita sampaikan kat orang, bila orang terima arahan kita, so maksudnya saya tahu lah saya tu di mana. faham. Jadi Syafiq ni sejenis seorang yang sangat peramah lah, mudah tegur orang, ada sifat extrovert. Betul? Ya. Lepas tu Syafiq enhance Syafiq punya yang suka bekerja dengan manusia ni dengan join program yang melibatkan dekat alam universiti. Maksudnya join suksis, choir, macam ada tak program-program lain yang melibatkan Syafiq perlu bercakap dengan manusia dengan lebih kerap? Kalau program ni, saya sebab terikat dengan sukses, jadi saya tak banyak join program lain lah kan. Saya boleh kata setahun tu saya fokus pada sukses saja. Tapi dalam sukses ni, saya antara orang yang terlibat lah untuk bercakap, and then sampaikan tahap saya dapat satu jawatan yang menyebabkan saya lagi kena banyak bercakap untuk anak buah dalam sukses. Jadi itulah sebabkan COVID, jadi saya tak ada peluang lah nak join program-program you yang lain. Macam tu lah. Itulah terbatas Syafiq punya penglibatan disebabkan pandemik ni sendiri. Betul. Okey, baiklah. Kalau macam tu kita boleh nampak yang Syafiq ni sebenarnya memang sesuai bekerja dengan manusia pada masa akan datang. Yang melibatkan kerjaya Syafiq boleh pilih kerjaya yang melibatkan manusia disebabkan Syafiq terlalu sangat suka untuk bekerja dengan manusia, suka berinteraksi, suka bergaul dengan manusia tu sendiri. Okey, saya juga telah kenal pasti Syafiq punya gaya kepimpinan pun sangat tinggi, di mana 18.4 yang sangat tinggi. Jadi boleh tak bagaimana nilai kepimpinan Syafiq tu dapat mempengaruhi Syafiq? Sebab nilai kepimpinan yang tinggi ni disebabkan faktor apa? Faktor sama ada pengalaman lepas ke, semasa pengalaman di alam universiti ke? Apa yang membuatkan Syafiq faham tak soalan saya? Faham. Saya faham. Kalau kata apa punca kenapa nilai kepimpinan saya tu tinggi kan? Sebab saya daripada sekolah menengah, saya dapat banyak jawatan yang melibatkan saya sebagai ketua lah. Jadi saya memang suka juga memimpin ni, sebab saya akan tengok orang dari segi cara kepimpinan orang, dan saya akan conclude dan saya buat cara kepimpinan saya supaya dapat tahu benda tu jadi macam mana. And then bila dapat hasil tu, sebab saya rasa macam seronok lah kan, dapat hasil yang positif. So masa kat sekolah menengah, saya jadi pengerusi kelab badminton, pengerusi rumah sukan Rumah Merah tu, dan pengerusi, dan then saya dapat jadi dapat jawatan dalam kelab bimbingan kaunseling dan PRS saya sebagai menari. Itu macam lain sikit. Bila di Form 6, itu zaman kecemerlangan jugalah, sebab saya dapat jawatan sebagai timbalan presiden
Timbalan Presiden fungsi, and then saya juga dapat anugerah kepimpinan dalam waktu fungsi. Then dalam fungsi tu juga saya ada handle program camp. Jadi saya sebagai ketua tu, jadi saya pimpin lah diorang untuk jalankan program tu dengan lancar. Dan banyaklah program-program kat Fonsi lah membuatkan saya banyak memimpin. Dan bila masuk ke U ni, sekarang saya dapat jawatan sebagai naik timbalan konstruksis. Jadi tu pun saya kena memimpin anak buah lah. Lagi orang kata dengan kepimpinan yang orang kata lagi tegas lah, disiplin tinggi. Itu yang tu. Jadi Syafiq sebenarnya memang ada nilai kepimpinan dari zaman sekolah menengah masuk ke alam zaman Form 6 dan juga sampai ke alam universiti itu sendiri. Syafiq ada nilai kepimpinan tu dekat semua daripada semua peringkat sekolah lah. Ya. Betul. Yalah, cita-cita dulu nak jadi MPP tapi sebab dah terikat dengan sukses jadi saya katlah MPP. Kalau saya tak sebabkan sukses mungkin saya jadi MPP sekarang. Oh, tak apalah sebab Syafiq pun mungkin ada rezeki kat tempat lain. Okey, jadi saya fahamlah dekat situ kenapa nilai kepimpinan Syafiq tu tinggi, disebabkan memang Syafiq ada pengalaman lepas yang menyebabkan Syafiq tu Syafiq punya nilai kepimpinan tu tinggi. Jadi nilai kepimpinan yang tinggi ni Syafiq boleh share tak apa contoh pekerjaan yang ada nilai yang perlu kita ada nilai pekerjaan kepimpinan? Okay, mungkin saya boleh bagi contoh macam polis sendiri memang dah tentu ada nilai kepimpinan, tambah lagi kalau saya nak jadi inspektor memang kena ada orang kata memang pimpin anak buah. Itu kalau kerja lain mungkin jadi sebagai orang kata kalau usahawan tu kita adalah pekerja-pekerja kita kan, sebab saya pun pernah bekerja dan saya pun pernah bekerja di di BHP apa semua tu. Saya ada supervisor saya yang banyak memimpin saya. Jadi saya rasa kalau saya berada di tempat dia pun saya perlu ada nilai kepimpinan untuk memimpin pekerja-pekerja walaupun saya bekerja sebagai peniaga kan. Saya tengok peniaga pun perlu ada kepimpinan. Boleh kata semualah ada nilai kepimpinan. Tapi yalah, minatnya saya terhadap lebih pada polis lah. Saya lebih suka macam tu. Jadi Syafiq memang ada arah tuju dia, memang betul-betul memang nak ke arah polis lah, sebab tu nilai kepimpinan sangat tinggi. Jadi betul. Macam mana nilai kepimpinan ni boleh bantu Syafiq untuk cari peluang pekerjaan akan datang? Mungkin sebab bila kita ada nilai kepimpinan tinggi, contoh macam saya ada anugerah kepimpinan, jadi orang akan nampak nilai kepimpinan ni sebagai orang kata salah satu disiplin. Bila kepimpinan yang tinggi maksudnya disiplin dia kuat. Jadi bila kita nampak kepimpinan yang berjaya, disiplin dia tu tinggi lah. Tu yang boleh buat pimpinan tu berjaya. Jadi bila kurangnya disiplin, pimpinan tak berjaya lah. Macam tu. Jadi Syafiq rasa nilai kepimpinan ni sangat penting lah untuk Syafiq ceburi bidang polis selepas tamatnya belajar nanti. Ya. Okay. Baiklah, kita akan teruskan ke yang lain, iaitu dari segi aktiviti. Aktiviti Syafiq pun tinggi, iaitu 17.4. Aktiviti ni bermaksud Syafiq ni suka cari pekerjaan yang beri peluang kepada Syafiq melibatkan diri aktiviti fizikal. Maksudnya perlukan Syafiq bergerak dengan aktif, perlukan kesihatan yang baik, perlukan ketabahan yang tinggi untuk bekerja dalam bidang ni. Boleh tak Syafiq share apa rasanya peluang pekerjaan yang melibatkan kecergasan, ketangkasan, pergerakan ke mana-mana ke? Cuba Syafiq share sikit. Boleh tak? Okay, boleh. Saya tak naklah mention polis sebab polis memang minat saya kan. Polis pun memang ada aktiviti libatkan macam tu. Okay, tu memang first lah. Betul, yang lain saya boleh nampak sebagai NGO. Kita sebagai orang kata ahli NGO. Apa tu? NGO lebih pada sukarelawan. Sukarelawan tu nampak memang
pergerakan dia cantik lagi-lagi time COVID ni. Jadi lagilah banyak kita perlukan sukarelawan kan. Jadi mungkin saya boleh join NGO sebagai ahli NGO tu untuk saya bantu orang lain. So dalam masa yang sama saya dapat melakukan aktiviti tersebut lah. Saya dapat tolong orang, saya dapat berinteraksi dengan orang. Dan saya lupa nak beritahu, selain daripada saya kerja kebab apa semua tu, saya juga pernah jadi guru ganti di Form 6. Jadi itu juga melibatkan aktiviti lah yang membuatkan saya rasa macam benda tu banyak ni, saya dapat kepimpinan dalam tu, and then boleh melakukan aktiviti lah dengan anak murid semua tu. Seronok. Oh, jadi Macam Syafiq memang sangat sukakan pekerjaan yang melibatkan Syafiq perlu bergerak dan perlu ada kesihatan yang baik, ketangkasan dan sebagainya. Syafiq juga pernah bekerja sebagai guru ganti di tingkatan 6 dan itu menyebabkan Syafiq punya aktiviti pun tinggi. Betul? ya, Ya, betul. betul. Okey, jadi saya teruskan dengan 3 yang sederhana dekat sini. Syafiq punya nilai data sederhana iaitu 15.8 di mana Syafiq perlu bekerja dengan data, maklumat, rekod, perlu menganalisis maklumat dan sebagainya. Jadi Syafiq pernah ke terlintas dalam fikiran Syafiq nak cari pekerjaan yang melibatkan Syafiq perlu bekerja dengan data, ataupun ada ke pengalaman lepas yang memaksa Syafiq untuk bekerja dengan data tu sendiri? Dia nilai yang paling rendah kan, maksudnya saya tak berapa suka lah kan. Ya, tak berapa nak suka. Saya tak berapa Dia suka. dalam sedang-sedang je. Saya macam kurang sikit lah dengan berkaitan dengan data ni, sebab mungkin saya lebih suka praktikal kan. Jadi saya jadi suka libatkan fizikal saya. So kalau data-data ni lebih kepada otak. Jadi daripada sekolah menengah saya tak suka math apa semua tu. Jadi benda tu macam tak seronok lah kan. And then saya tak suka, bila kata tak melibatkan data ni, saya tak sukalah duduk office apa semua, just apa tu tengok komputer apa tu. Saya memang tak seronok. Even dalam kelas online pun saya tak berapa suka. Mungkin kalau kelas dalam cara apa tu fizikal saya seronok, saya dapat berinteraksi dengan kawan. So bila dalam online ni tak seronok lah. Jadi Syafiq ni dia memang daripada zaman sekolah memang tak suka yang benda-benda yang Syafiq perlu buat yang melibatkan data lah kan. Tak suka matematik. betul. Okey, faham. Sebab tu kiranya dia selarilah dengan apa yang Syafiq rasa dan apa yang pengalaman lepas Syafiq, di mana Syafiq memang tak suka akan data, nilai data ni. Jadi pada pekerjaan yang akan datang, Syafiq perlulah mengelakkan diri Syafiq untuk cari pekerjaan yang melibatkan data, sebab takut dia memberi impact yang negatif lah kepada diri Syafiq. Okey, kemudian daripada segi nilai benda pun Syafiq punya nilai sederhana. Sebelum ni pernah ke Syafiq bekerja dengan benda? Maksudnya perlu Syafiq mengubah suai sesuatu ke? Tak pernah rasanya mengubah suai. Maksud mungkin kalau saya tolong ayah saya apa semua tu adalah, cuma saya tak dapat tangkap lah benda-benda macam tu. Saya orang kata macam kalau buat satu benda tu saya cakap kurang sikit lah, tak mahir lah. Bila kalau belajar pun jadi macam mana, lupa je, mungkin tak minat. Memang tak minat lah dengan benda ni. Jadi memang ada tak faktor-faktor yang menyebabkan Syafiq ni memang tak suka dekat pekerjaan yang melibatkan Syafiq perlu mengubah suai sesuatu? Ada tak faktor-faktor? Sebab mungkin Syafiq pernah dulu ada trauma sendiri, terjatuh semasa buat kerja ke apa ke, yang menyebabkan Syafiq memang takkan dah suka dah dengan benda tu. Kalau nak kata bab trauma yang sebabkan saya jatuh ke ada kemalangan-kemalangan tertentu tu, saya tak ada. Tapi mungkin sebab daripada faktor didikan lah. Faktor didikan daripada ayah saya. Sebab dulu saya suka, bila kata ubah suai benda, maksud saya suka ubah suatu benda tu kadang-kadang, ataupun ubah tempat dia kan. Dan ayah saya selalu cakap, kalau dah ambil satu benda ataupun pegang satu benda, mesti benda yang sama balik tu. Jangan jadi benda lain. Ataupun ambil daripada tu, mesti kat tempat tu juga. So mungkin buat benda tu saya terjam. Tak suka, tak seronok.
Faham. Jadi kalau Syafiq contoh main satu permainan tu, Syafiq tak boleh kena berada di tempat asal dan juga perlu dalam posisi yang asal. Ya, Jadi benda tu betul. telah menyebabkan, faktor didikan telah menyebabkan Syafiq punya minat terhadap benda tu jadi berkurang. Ya, sebab orang Ah. kata macam kena kongkong lah kan. Tak apalah. Benda tu mungkin yang terbaik untuk Syafiq kan. Jadi, okey, yang seterusnya, yang terakhir ialah dari segi masa lapang. Masa lapang Masa Syafiq, lapang. masa lapang Syafiq pun dalam sederhana. Mungkin ini menunjukkan Syafiq ni dalam keadaan sederhana je suka kerja yang stabil dan seimbang dari segi masa lapang dan juga masa rehat. Boleh tak Syafiq share? Sebenarnya Syafiq ni suka kerja, nak cari kerja nanti Syafiq suka yang ada waktu tetap macam fleksibel ke, yang suka waktu tetap macam 8 pagi balik 5 petang, ataupun fleksibel kita nak masuk, bos dah tetapkan 8 jam tapi Syafiq boleh masuk pukul 12 balik pukul 3 petang ke, macam mana? Saya lebih suka kerja yang ada shift lah. Ada shift daripada saya lagi senang lah. Maksudnya mungkin kita ada masa pagi dan ada hari kita ada masa malam. Sebab kalau macam kerja yang tetap tu 8 pagi sampai 5 petang tu, dah tentu waktu macam tu tak ada masa untuk kita kan. Kalau 5 hari bekerja, 5 hari tak ada. So tinggal malam. Malam pun nak tidur. So memang tak ada masa untuk saya macam, so saya lebih suka kerja yang shift lah. Seronok lagi untuk. Jadi Dan macam Syafiq, kerja-kerja saya yang sebelum ni pun, kerja-kerja saya sebelum ni, salah satu sebabnya BHP pun kerja dia 9 jam. Daripada pagi subuh saya, lepas subuh saya terus pergi, balik pukul 3, memang penat lah. Berbeza dengan kerja yang saya, kerja jual Milo tu, pukul 11 pagi, 11.30 saya pergi, pukul 6 dah boleh balik, kadang-kadang pukul 3 dah boleh balik, pukul 4 dah boleh balik, tu memang puas hati. Gaji pun cantik. faham. Macam tu Jadi lah. Syafiq ni suka kerja yang ada shift lah, tak suka kerja yang terlalu terikat dengan masa yang tetap sangat. Betul? Ya, betul. Okey, jadi sekiranya lah hari ni merupakan hari terakhir Syafiq boleh pilih nilai pekerjaan yang Syafiq perlu bawa, apa rasanya 3 value yang Syafiq rasa Syafiq nak bawa berdasarkan IMPS ni? Sebab berdasarkan IMPS yang Syafiq telah bagi kat saya, kebanyakannya ialah tinggi. Di mana manusia tinggi, pembantu tinggi, pemimpin tinggi, autonomi tinggi, intelektual tinggi, kreativiti tinggi dan lain-lain. Kebanyakannya. Jadi apa rasanya Syafiq rasa 3 nilai yang Syafiq rasa Syafiq boleh bawa untuk cari pekerjaan yang akan datang? Nilai tu dari segi macam mana contoh? Contohnya nilai manusia, nilai data, nilai Maksudnya ambil dalam IMPS sendiri tu lah. Okay, manusia yang paling pertama lah. Sebab saya jenis extrovert, dan saya jenis suka berinteraksi dengan orang. Sebab kalau saya tak interaksi dengan orang, saya rasa macam pelik lah kan. Bila interaksi dengan orang ni, bila orang happy, maksudnya saya dapat, orang kata saya dapat yakinkan orang tu, saya dapat puaskan hati orang tu kan, dapat gembirakan orang tu, tu satu benda yang positif. Dan memang saya suka benda yang positif macam tu. Jadi manusia tu yang paling penting lah dalam hidup saya. Yang keduanya adalah, dia ada masa dalam tu, masa tak ada kan, tak silap saya. Masa tak ada. Masa lapang. Masa lapang. Masa lapang saya kan. Okay, masa lapang mungkin tak kena daripada saya, tapi kalau ada segi masa, penting lah untuk saya. Sebab saya jenis tepati masa. Jadi bila kata waktu macam ni, saya perlu buat. Saya tak seronok jenis macam kita ada masa tapi patut buat benda tu tapi kita tak tahu je. Jenis saya on time. Jenis saya on time. Saya tak lambat, tak cepat. Saya jenis on time macam tu. Lepas tu kepimpinan lah. Sebab kepimpinan yang baik, hasilnya baik. Jadi kepimpinan sangat penting lah pada saya. Lagi-lagi kalau saya nak jadi polis, memang betul kepimpinan tu lagi penting untuk saya. So tak kira lah kita buat apa, even nanti kalau saya berkeluarga pun, kepimpinan sebab untuk diri saya juga. Jadi kalau saya tak ada kepimpinan, macam mana saya nak memimpin orang, dan hasilnya akan jadi buruk lah. Ya, faham. Betul. Itu baru kedua. Tak, dah ketiga. Maksudnya Syafiq pilih manusia, masa lapang dan juga kepimpinan.
Sebab apa Betul. Syafiq pilih benda tu? Sebab manusia, Syafiq suka sangat berinteraksi dengan manusia dan Syafiq rasa kosong kalau Syafiq tak berinteraksi dengan manusia tu sendiri. Dari segi masa lapang, Syafiq suka sebab Syafiq suka kerja yang ada shift dan Syafiq tak suka Syafiq seorang yang menepati masa. Dan kemudian dari segi pemimpin pun Syafiq memang mempunyai kepimpinan yang sangat tinggi. Jadi Syafiq perlukan kerja yang memang ada nilai kepimpinan tu. Jadi mengikut 3 nilai pekerjaan yang Syafiq telah pilih ni, Syafiq rasa apa peluang pekerjaan yang Syafiq boleh ceburi menggunakan nilai yang Syafiq telah pilih ni? Okay, kalau ikut ni, polis dah tentu sebab dalam polis konsep dia polis dan masyarakat berpisah tiada. Jadi memang ada 3 nilai tu. Kan? Ada polis ni memang kena cekap cepat, jadi betul. Keduanya saya nampak sebagai NGO tu perkara yang baru and then memang cantik sebenarnya untuk masa sekarang sebab benda tu bagus. Sebabkan bila kita join NGO tu yang kita dapat bantu orang and then kita dapat bagi motivasi pada orang. Yang ketiga mungkin saya sesuai sebagai saya dapat, kalau boleh dapat kerja sebagai cikgu pun saya suka. Kan, saya dapat ajar orang tu kan. So melalui kepimpinan saya dapat melahirkan seseorang yang bagus tu kan. Bukan untuk diri saya juga, untuk orang lain lah. Macam tu. Jadi Syafiq rasa dengan 3 nilai pekerjaan yang Syafiq pilih tu, manusia, masa lapang dan juga kepimpinan, Syafiq boleh ceburi 3 peluang pekerjaan, iaitu polis, NGO dan juga sebagai cikgu. Syafiq, boleh tak saya nak tahu kenapa Syafiq tak ada mention apa-apa pun tentang kaunselor? Sebab mengikut pengetahuan saya, Syafiq mengambil jurusan kaunseling. Jadi Syafiq ni tak berapa minat ke dengan jurusan kaunseling ke ni, macam mana? Bukan saya tak minat, tapi kalau orang kata kalau kaunselor ni perkhidmatan bantu kan. So macam saya mention sebagai cikgu tadi pun, cikgu pun salah satu profession yang membantu anak murid di samping saya mengajar pun saya tu. So itu mungkin terlibat lah, saya boleh jadi cikgu kaunseling. Cuma saya tak berapa mention tu sebab mungkin sekarang tengah belajar jadi mungkin kita rasa macam goyah sikit kot kan. Tapi sebab memang utamanya dalam diri saya sebagai polis kan, itu yang utama. Jadi macam saya mention tadi, NGO pun sebagai profession yang membantu. So kemungkinan saya join NGO tu sebagai khidmat kaunseling, bahagian khidmat kaunseling. Boleh jadi macam tu. Okey, jadi adalah terselit untuk jadi kaunselor tu sendiri. Jadi ada tak Syafiq rasa betul. peluang lain yang Syafiq rasa Syafiq boleh explore? Contohnya kalau tak ada rezeki untuk sambung untuk cari pekerjaan yang Syafiq share tadi. Mungkin saya boleh ambil bahagian bisnes kot sebab saya dah belajar, saya dah ada pengalaman untuk bisnes tu, walaupun dalam masa yang singkat tapi saya dapat belajar lah cara-cara kita nak rolling macam mana, lepas tu nak hasilkan sesuatu perkara tu. Cuma saya tak berani lah benda tu sebab dia melibatkan orang kata kewangan. Jadi kita mungkin sekarang ni saya tak berani sebab saya tak ada lagi duit untuk, orang kata tak ada modal. Tapi kalau anda kata kalau dah tak ada apa-apa, mungkin saya boleh cuba benda tu. Okey, jadi baiklah Syafiq, kalau ada peluang lain Syafiq nak explore bidang bisnes juga, tapi disebabkan kekurangan modal, disebabkan masih belajar, jadi Syafiq pun tak boleh nak teruskan niat tu. Mungkin ada rezeki hari lain, waktu lain baru Syafiq akan teruskan. Okey, jadi kita dah sampai pun ke penghujung sesi kaunseling pada hari ini. Jadi saya nak buat rumusan sikit lah. Jadi Syafiq ni ada pengalaman kerja, di mana Syafiq pernah bekerja sebagai cashier, pernah bekerja sebagai juru jual air, juru masak burger dan juga sebagai guru sambilan di tingkatan 6. Dan juga Syafiq pernah ada pengalaman manis dan pengalaman negatif yang Syafiq telah terima sepanjang Syafiq bekerja.
Syafiq juga telah pilih 3 value yang Syafiq nak bawa untuk mencari pekerjaan pada masa depan, pada masa hadapan, iaitu manusia, kepimpinan dan juga masa lapang yang melibatkan peluang pekerjaan polis, NGO dan juga guru. Dan Okay. sekiranya ada peluang lain, Syafiq juga nak explore bidang perniagaan. Ya, betul perniagaan. Jadi, boleh tak Syafiq share macam mana, bagaimana Syafiq punya perasaan setelah sesi kaunseling ini hampir tamat? Mungkin sebelum sesi kaunseling saya tak dapat, saya cuma nampak polis je kan. Tapi ya anjing pula. Okay, mungkin lepas daripada sesi ni, tiba-tiba saya keluarkan idea NGO, sebab baru kali ni lepas daripada MTS ni, saya nampak NGO adalah satu peluang yang baik untuk saya. And then perniagaan mungkin satu peluang juga untuk saya, sebab saya dah ada pengalaman bekerja. So baru hari ni saya nampak, kalau sebelum sesi kaunseling ni saya cuma fokus satu pekerjaan saja. Sebenarnya peluang tu banyak lagi, tapi saya tak nampak. Okay, jadi setelah perbincangan hampir 40 minit, Syafiq telah dapat explore diri Syafiq, di mana Syafiq telah tahu apa cabang lain yang Syafiq boleh pergi selepas tamat belajar mengikut nilai pekerjaan yang Syafiq jawab dekat borang IIPS. Di mana Syafiq boleh explore selain polis, yang betul-betul minat Syafiq, Syafiq boleh pergi bidang NGO, Syafiq boleh pergi bidang cikgu, boleh pergi ke arah bisnes dan lain-lain lagi. Jadi sampai situ saja sesi kaunseling pada hari ini. Saya nak tekankan lagi sekali kat sini etika kerahsiaan, di mana apa-apa yang kita bincangkan pada hari ini tidak akan keluar daripada online session ni, dan juga sekiranya perkara-perkara yang Syafiq ceritakan tadi membawa mudarat kepada diri Syafiq ataupun diri saya ataupun orang sekeliling Syafiq, saya akan boleh melaporkan kepada pihak yang ketiga. Jadi Syafiq rasa Syafiq nak teruskan tak session yang seterusnya, ataupun Syafiq nak berhenti kat sini je? Kalau ikut saya dah faham apa sini, sebab ni melibatkan sesi kejayaan kan. Jadi mungkin saya dah dapat dah. Orang kata dah dapat matlamat saya tu. Mungkin had sini saja. Okay. Baiklah, jadi kalau saya nak macam ucap terima tu. kasih lah. Terima kasih kembali Syafiq kerana sudi untuk menjadi klien saya pada hari ini. Stay safe, jaga diri baik-baik kat sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.